صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang Jumaat yang mulia, yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla ini, kita mengambil kesempatan pada hari ini untuk bersama dengan para jemaah. Saya akan baca sebuah buku yang kecil, nama dia Khairul Kalam fi Fadli Salati Wassalam ala Sayyidina Muhammadin Khairil Anam. Khairul Kalam fi Fadli Salati Wassalam ala Sayyidina Muhammadin Khairil Anam. Maknanya sebaik ucapan pada menjelaskan kelebihan selawat dan salam ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khairil Anam, sebaik-baik manusia. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kitab ini, buku kecil ini diambil daripada buku yang besar yang ditulis oleh seorang ulama, nama dia Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Dalam sebuah kitab, nama dia, ditulis kitab ini, nama dia Jila'ul Afham fi Salati Wassalami ala Khairil Anam. Besar kitab ni, lebih kurang kitab ni. Kitab yang ada di tangan saya ni, nama dia Al-Qawlul Badi' fi Salati ala Al-Habib Syafi' sallallahu alaihi wasallam, yang dikumpul oleh Al-Imam As-Sakhawi. Jadi semua tu besar belaka. Jila'ul Afham pun besar, Al-Qawlul Badi' pun besar. Kita nak bincang orang yang besar. Para ulama telah berkata, mulianya suatu majlis itu apabila tajuk perbincangan dia tentang perkara yang mulia. Jadi kemuliaan majlis kita pada saat ini, insya-Allah, kerana kita berbincang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia. Maka para ulama tak putus-putus menulis tentang kitab. Ada yang mengumpul tentang lafaz-lafaz hadis yang sahih dan juga lafaz-lafaz hadis yang tidak sahih, ataupun lafaz selawat yang disusun oleh para ulama Islam. Yang pentingnya mereka nak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah diletakkan lafaz-lafaz selawat, maka mereka akan huraikan apakah makna selawat itu dan apakah kelebihan-kelebihannya yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, kita khususnya kelebihan selawat khas pada hari Jumaat. Kerana itu menjadi suatu ucapan mingguan saya, hashtag kita di Facebook, ingat Jumaat, ingat selawat. Sebab apa? Sebabnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Aus bin Aus, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, inna min afdali ayyamikum yaumul Jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling afdal di kalangan hari kamu iaitulah yaum al-Jum'ah, hari Jumaat. Jumaat ni kalau kita nak baca betul dia dengan mim baris depan, Jumu'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil Jumu'ah. Kita Melayu ni tak apalah, hari Jumaat. Nak kata apa dia? Fihi khuliqa Adam alaihi salam, pada hari Jumaat diciptakan Adam, dijadikan Adam. Wa fihi qubid, pada hari Jumaat dia mati. Wa fihi nafkhah, pada hari Jumaat berlakunya kiamat, tiupan sangkakala. Wa fihi sa'qah, yang kita naknya fa'aksiru alayya minas salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maka perbanyakkanlah
selawat ke atasku pada hari Jumaat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, selawat kamu itu dibawa kepadaku, dibentangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada malaikat sayahin, malaikat yang meronda. Dia dengar orang selawatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kata fa inna salatakum ma'rudatun alayya, selawat-selawat kamu itu akan dibawa kepadaku, dibentangkan kepadaku. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami dibawa kepada Rasulullah sedang Rasulullah sudah menjadi tanah. Sahabat ni belum lagi mendapat maklumat tentang kedudukan para anbiya alaihimus salatu wassalam. Dia ingat Nabi itu macam orang lain juga. Ay yaqulun qad balit, maknanya Tuhan sudah reput, sudah jadi tanah. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla qad harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Taala telah mengharamkan ke atas bumi, mana tidak benar bumi makan jasad para anbiya alaihimus salatu wassalam. Maknanya nabi-nabi alaihimus salatu wassalam, jasad dia tidak terusik duduk dalam kubur mereka. Alhamdulillah, itu kelebihan yang Allah Taala anugerahkan kepada mereka. Yang kita naknya, fa aksiru alayya minas salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, perbanyakkanlah selawat. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Kemudian Al-Imamul Baihaqi juga telah meriwayatkan dalam kitab Sunan dia daripada Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsirus salata alayya yaumal jumu'ati wa lailatul jumu'ah. Hadis ini menyebut tentang khusus hari Jumaat dan malam Jumaat. Aktsirus salata alayya, perbanyakkanlah selawat ke atasku yaumal jumu'ah wa lailatul jumu'ah, pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Maknanya dua-dua. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra, siapa dia selawat ke atasku sekali, Allah Taala akan selawat ke atasnya 10 kali. Muslimin, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dan dengan sanad yang hasan. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, alhamdulillah kitab yang saya pilih Khairul Kalam ini ringkas. Hanya ada beberapa bab saja. Yang bab yang pertama dia akan bincang tentang al-ahaditsul waridah fi shalah. Hadis-hadis lafaz yang menyebut tentang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis marfu, kemudian dibawa dengan al-marasil wal mauqufat. Marasil maknanya hadis mursal. Tabi'in terus angkat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mauquf makna daripada kata-kata sahabat radhiyallahu anhum. Setelah tamat ini, kita tengok masa yang kita ada ni. Kemudian kita akan masuk pula kepada penjelasan tentang bayan makna Allahumma. Mana kita akan huraikan satu-satu lafaz selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian makna as-salah, apa makna selawat? Tengok Nabi kata apa tadi? Man salla alayya salatan, siapa dia selawat ke atasku sekali, sallallahu alaihi asyra, Allah Taala selawat. Apa makna Allah Taala selawat? Tunggu. Kemudian kita pergi pula kepada al-faslus salih fi bayani makna Nabi, makna nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian fasal yang keempat, fi bayan makna al-al wa ala ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti dengan makna zauj wa ala azwajihi wa zurriyatihi. Artinya kita akan selawat satu persatu, kita akan huraikan makna satu persatu insya-Allah setakat mana masa yang diizinkan. Kalau tak habis pada siri yang pertama ni, insya-Allah saya akan sambung siri yang berikutnya pada masa yang kita pilih ini nanti insya-Allah. Yang penting para jemaah sekalian, yang kita naknya, Allah Ta'ala telah perintah dalam Al-Quranul Karim dalam suratul Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Ta'ala selawat? Bagaimana cara malaikat selawat? Kita tunggu dalam huraiannya nanti insya-Allah. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang yang beriman. Siapa dia? Kita. Sallu alaihi. Naklah kamu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan ucap salam dengan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini daripada surah Al-Ahzab. Maka para jemaah sekalian, itulah di antara perintah Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Maka beberapa kita masuk pada al-babul awal fil ahadith al-waridah fi salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang menyebut tentang lafaz selawat. Hadis yang pertama, an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlis Sa'd bin Ubadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sedang kami berkumpul di majlis Sa'd bin Ubadah. Salah seorang daripada pembesar orang Madinah, Ansar. Dia dua Sa'ad. Satu Sa'd bin Ubadah, satu lagi Sa'd bin Mu'az, Sa'd bin Mu'az. Faqala lahu Bashir bin Sa'ad. Bashir, anak kepada Sa'ad, kata, radhiyallahu, dia kata, qad amarana Allahu an nusalli alaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala telah perintah kepada kami supaya berselawat ke atas Tuhan. Mana? Tadi ayat yang kita baca surah Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu sallu. Hei orang beriman, selawat. Fa kaifa nusalli alaika? Bagaimanakah cara kami nak berselawat? Macam mana cara kami nak selawat? Dengar ni para jemaah sekalian. Ikut baca bersama dengan saya, mudah-mudahan dalam tazkirah kita di petang Jumaat yang mubarakah ini kita dapat berselawat bersama-sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang berselawat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berselawat daripada lafaz selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Nabi kata apa? Qulu, kata. Mana Nabi ajar, talqin kepada para sahabat. Kata, kita kata, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Kemudian setakat tu lafaz dia. Lafaz dia macam-macam lafaz, berbeza-beza, kita akan tengok nanti insya-Allah. Kemudian Nabi kata apa? Wassalam kama alimtum. Adapun cara wasallimu taslima, cara nak bagi salam mudah tahu dah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi aku ajar kepada kamu salam. Ini lafaz yang pertama. Alhamdulillah saya dah tulis satu pamphlet risalah tentang lafaz selawat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di kalangan pembaca, para penonton sudah tengok risalah ni, risalah selawat. Baik, hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim, At-Tirmizi. Kata di para ulama yang lama-lama dia kata kalau sebut sahih Muslim, Bukhari, itu maknanya hadis itu sahih insya-Allah. Itu lafaz yang pertama. Kita pergi pula lafaz yang kedua. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, aqbala rajulun hatta jalasa baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu. Datang seorang laki-laki sehingga sampai kepada majlis, duduk dia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang kami bersama dengan Nabi dalam majlis itu. Ini cerita yang kedua. Cerita yang pertama tadi, Nabi pergi ke tempat majlis Sa'd bin Ubadah. Yang ni dah Nabi berada sama para sahabat, orang lain pula mari. Dia mari tanya apa? Faqala, ya Rasulullah, amma assalamu alayka faqad arafnahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun cara nak beri salam kepada Rasulullah kami dah tahu.
fa kaifa nusalli 'alaika idza sallaina fi salatina sallallahu alaik. Bagaimana kami nak berselawat idza nahnu sallaina fi salatina, kalau kami bersalat, bagaimana dalam salat kita, macam mana kita nak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal, kata dirawi, fasamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ahbabna anna ar-rajula lam yas'alhu. Kami diam sehingga qala fasamata, Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sehingga kami duk mikir, kalau laki-laki tu tak tanya Nabi lebih baik. Mana rupanya Nabi diam tu kenapa? Tunggu wahyu. Faqala, iza antum sallaitum alayya faqul, apabila kamu bersolat, iza sallaitum alayya, apabila kamu nak selawat kat atas aku, maka hendaklah kamu kata, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ini lafaz yang kedua ni. Hadis ni dikeluar oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Daruqutni dan lain-lain lagi. Masya-Allah tabarakallah. Sanad dia hasan, kata di muhaqqiq kita ni. Itu lafaz yang kedua. Kita pergi pada lafaz yang ketiga, an ibni Abi Laila. Ibnu Abi Laila qal, laqiyani Ka'b bin Ujrah. Dia berjumpa dengan saya seorang sahabat. Sahabat ni nama apa? Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala. Dia kata apa? Ala uhdilaka hadiyatan. Ala uhdilaka hadiyatan. Nak ke tidak kamu, hei Ibnu Abi Laila, aku nak bagi hadiah pada kamu. Masya Allah. Kalau kita dalam kepala kita, bila bunyi hadiah, agak-agaknya apa? Buah tamar ke? Tak, tamak ajwah ke sekilo? Harga mahal tu. Ala uhdilaka hadiah. Nak ke tidak aku bagi hadiah pada kamu? Kata di Ka'ab, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi kita keluar dari rumah dia, mari tempat kami. Qad arafna kaifa nusallim alaika. Kami pun tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dah pandai bagaimana nak beri salam kepada Tuhan. Fa kaifa nusalli alaik. Bagaimana kami nak berselawat? Masya-Allah tabarakallah. Soalannya hampir sama. Bagaimana kami nak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu soalan-soalan yang telah ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Nabi kata apa? Ikut belakang. Mudah-mudahan kita ambil peluang untuk kita berselawat dengan lafaz selawat yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Qala qulu, kata. Mana Nabi suruh kata? Qulu, kata kamu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi para sahabat bila jumpa orang, dia jadikan selawat ini riwayat yang dia terima daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu sebagai hadiah. Masya-Allah tabarakallah. Hadiah ilmu yang sangat bermanfaat. Sebab apa? Dia pergi tanya Nabi, Nabi pilih lafaz selawat yang masyhur, yang sahih ini, maka mereka telah perturunkan kepada tabi'in, kemudian tabi'in turun sampai kepada imam-imam hadis, bagaimana telah dirakamkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahih dia ni. Masya Allah tabarakallah. Dan juga Imam Muslim. Jadi berapa lafaz kita ada? Ada 3 lafaz.
Kita berpindah pula kepada lafaz yang keempat. Lafaz yang keempat, apa pula yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam lafaz ini. Wa an Abi Humaid As-Sa'idi. Wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu annahum qalu. Dia cerita ada di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mari tanya Nabi. Dia kata apa? Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika, wahai Rasulullah, bagaimana kami nak selawat ke atas Tuhan? Macam mana nak selawat? Soalan lebih kurang sama ya. Semuanya mari tanya nak terima ijazah selawat macam mana, kan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda kepada para sahabat, Nabi kata apa? Ikut belakang. Nabi kata qulu. Qulu tu makna katakan, ucapkan. Jangan kita kata pula bila nak selawat qulu, tak ada tu. Itu arahan. Ikut. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis ini juga dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dan lain-lain lagi. Masya Allah, kita kata banyaklah riwayat-riwayat yang sudah ada yang telah dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum kepada siapa? Kepada kita. Kita kata Alhamdulillah. Masa kita sangat terhad, saya terus pergi terjemahannya, nanti kita urai balik. Lafaz yang kelima, wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu faqala, qulna ya Rasulullah, kami kata wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza assalamu alayka qad arafnahu, cara nak beri salam kepada Tuhan kami dah tahu. Fa kaifas salatu alayka, dan bagaimana pula kami nak selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Macam mana cara nak selawat? Macam mana cara nak berselawat? Qala, Nabi kita bersabda, qulu, hendaklah kamu kata belaka. Jadi Nabi suruh sahabat kata, kita ambil peluang juga kita kata di sini. Mudah-mudahan kita berselawat sebanyak mungkin pada saat ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulik kama barakta ala ali Ibrahim. Hadis ini juga dikeluar oleh Imam Bukhari dan Nasa'i dan lain-lain. Masya Allah, tabarakallah. Itu lafaz yang kelima. Lafaz yang kelima itu yang telah disebut oleh para sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berpindah kepada lafaz yang keenam. Lafaz yang keenam, wa an Zaid bin Kharijah. Daripada Zaid bin Kharijah qala. Zaid bin Kharijah kata apa? Saya telah dikata dia ana. Masya Allah. Zaid bin Kharijah ni dia guna perkataan ana. Mana apa mana ana? Saya sendiri tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia tanya? Kaifas salatu alaika ya Rasulullah? Bagaimana kita nak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam mana kita nak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masya-Allah. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Sallu wajtahidu. Hendaklah kamu selawat ataupun kamu salat, kemudian kamu berijtihad. Mana apa nak ijtihad? Mana bersungguh-sungguh. Thumma qulu, kemudian kamu kata, Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadis ini diriwayat oleh Imam Nasa'i, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, itu di antara lafaz-lafaz selawat yang telah disebut dalam kitab ini. Alhamdulillah, untuk maklumat para jemaah sekalian, saya telah tulis satu risalah, nama dia Kelebihan Solat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh tengok. Dalam YouTube ada, dalam Facebook ada, dan juga dalam grup-grup kita dah tulis. Tajuk dia macam ni, Kelebihan Solat, kelebihan dan cara berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini risalah ni ada. Alhamdulillah, sudah ada di alam mayanya, berlegar di sana sini. Alhamdulillah. Jadi dalam ni ana bawa 8 riwayat. Ada satu lagi yang terakhir dia kata lafaz daripada Talhah bin Ubaidillah, lebih kurang juga dengan lafaz-lafaz yang lain. Jadi kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok dalam Facebook ataupun cari ni, dia punya risalah dia macam ni. Ni. Alhamdulillah, binikmati tatimmus salihat, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian. Dalam risalah yang saya bawa ini ada 8 kelebihan, 8 lafaz. Yang pentingnya lafaz dia tu tak jauh, dekat-dekat je lafaz dia. Baik. Itu lafaz yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat-riwayat yang sahih. Kita kata alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, timbul lagi ada beberapa lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain-lain. Tadi kita madain, sebab tu dalam risalah yang saya keluar ni, risalah kelebihan selawat ni, alhamdulillah para jemaah sekalian, tujuan anaknya ada 8 riwayat di sini. Tujuannya saya nak bagi kepada para jemaah, biarlah setiap kita sekurang-kurangnya bila mari malam Jumaat, hari Jumaat kita baca. Kalau tuan-tuan boleh baca 10 kali setiap lafaz selawat, bermakna sudah 80 kali. Jadi kita adalah aset kita nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti. Ni tidak ni bila sebut bab Nabi kat sedih belaka. Allahu akbar, sedihnya tak lagi ke masjid Nabi, sedihnya tak boleh ziarah kubur Nabi, sedih. Kenapa kita tak sedih? Sedihnya berlalu hari Jumaat daripada semalam sampai hari ini, berapa kali kita selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cuba cek setiap orang berapa kali berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada semalam, bermula daripada Abu Anah kempen masuk yang malam Jumaat sampai ke petang Jumaat ini, berapa kali kita selawat? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rugi kita. Maka para ulama telah mengatakan bahawa waktu berselawat yang diminta supaya kita perbanyakkan itu, iaitulah berlaku maghrib pada hari Khamis, dan sampai kepada maghrib hari Jumaat. Itu tempoh dia 24 jam. Tempoh ni kita perbanyakkan selawat. Baiklah para jemaah sekalian. Lafaz-lafaz kita dengar pula bagaimana kelebihan dan juga teguran ataupun ancaman kepada orang yang tak selawat. Wa an Husain bin Ali qala radhiyallahu anhuma. Cucu dia ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Hari ni kita cek kita ni. Kita pemurah ke orang bakhil? Orang yang bakhil itu iaitulah mereka yang disebut nama aku di sisi dia, falam yusalli alayya, dia tak selawat. Wada ya. Orang kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ustaz seorang yang duduk selawat. Dianya duduk relax, awak tak buat dengar, awak tak dengar. Itu orang bakhil nama dia. Hati-hati tuan-tuan. Bila kita dengar nama Nabi, terus kita selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Paling tidak pun selawat ringkas. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi biar ada selawat. Ataupun selawat penuh sallallahu alaihi wasallam. Menarik. Hadis yang kedua dalam bab kelebihan ini juga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan falam yazkurullah. Mana-mana orang duduk dalam satu majlis, mereka tak sebut nama Allah, tak ada zikir. Walam yusallu ala nabiyhi
mereka tak selawat ke atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, illa kana majlisuhum alaihim tiratan yaumal qiyamah, maka jadilah majlis itu majlis kerugian pada hari kiamat. Insya'a afa anhum wa insya'a akhadhahum. Kalau Allah Taala nak maaf, dia maaf ya. Kalau Allah Taala nak ambil tindakan, dia ambil. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla, tak ada siapa yang boleh langgar. Hadis ini dikeluar oleh Imam tiratan ini dikeluar oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan juga Ibnu Hibban. Hadis yang ketiga daripada Abi Hurairah lagi radhiyallahu anhu marfu'an. Ma qa'ada qaumun maq'adan la yazkuruna Allah fi. Tidak ada orang yang duduk dalam satu majlis mereka tak berzikir. Wala yusalluna 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berselawat ke atas Nabi, illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah, mereka akan menyesal pada hari kiamat. Wa in dakhalul jannah, kalau mereka masuk syurga pun dia menyesal. Sebab apa? Lisawab, kerana dia tengok besarnya pahala selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ruginya aku duduk atas dunia buat gapo dulu tak selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat banyak kita, kan? Jangan buat kerja lain. Selawat aja. Yang ketiga, yang keempat dah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita, satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Naik setangga, mimbar dia ada 3 tangga. Naik setangga dia kata amin, amin, amin 3 kali. Bila Nabi kita turun mimbar, sahabat tanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Pelik hari ni. Biasa Nabi naik tangga naik je. Hari ni setiap tangga amin, amin, amin. Adakah menjadi sunnah bila orang mari kemudian esok nak naik mimbar, khatib kena kata amin, amin? Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita nyatakan sebab. Qala li Jibril, waktu aku naik tangga yang pertama tadi, Jibril bagi tahu, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa lam yughfar lah. Malu besar seorang laki-laki yang masuk bulan Ramadan, 20-30 hari berlalu, dia tidak mendapat keampunan Allah. Faqultu amin. Saya pun kata amin, setuju dengan undang-undang ini. Kemudian malaikat kata pula, raghima anfu abdin adraka abawahi au ahadahumal kibar walam yudkhilahul jannah. Malu besar mana-mana orang yang sempat hidup bersama dengan 2 ibu bapa dia, ataupun salah seorang ayah dia atau mak dia yang sudah tua, dia tidak khidmat, tidak bantu mereka, walam yang tidak menjadi mereka 2 tidak menjadi sebab dia masuk syurga. Faqultu amin, aku berkata amin. Naik tangga yang ketiga, ni tajuk kita ni. Raghima anfu abdin zukirta indahu falam yusalli alaika. Malu besar mana-mana orang yang disebut nama Tuhan dekat dia, dia tak selawat ke atasmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin. Setujulah dengan undang-undang ini. Para jemaah sekalian, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan Bukhari dalam Adab Mufrad, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi saya tak nak hurai lagi lah, nak baca je cerita. Kalau hurai memang sangat menarik. Yang pentingnya, teguran ataupun ancaman kepada mereka yang tak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra. Siapa dia selawat ke atas aku sekali, Allah Taala akan selawat ke atasnya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim dan lain-lain. Yang keenam, daripada Abu Hurairah lagi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjidah, bila kamu masuk masjid, hendaklah kamu bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, kan? Dan dia kata, Allahumma aftah li abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukalah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Sebab masjid ini pasar rahmat. Bila dia keluar daripada masjid, hendaklah dia bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata, Allahumma ajirni minasyaitan. Ya Allah, bebaskan aku daripada syaitan, sebab syaitan banyak duk menunggu di luar masjid. Ada juga dalam riwayat lain, Allahumma aftali abwaaba fadlika. Ya Allah, buka kepada aku pintu-pintu rezeki, kelebihan daripadamu ya Allah. Jadi yang pentingnya,
nak ada selawat, ada salam bila masuk dan keluar daripada masjid. Hadis ini sahih dikeluar oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain. Yang seterusnya 7, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura. Dengar ni. Mu jangan jadikan rumah kamu itu seperti kubur. Sebab apa? Kubur ni kita pergi sunyi sepi, tak ada orang ibadat atas kubur. Orang pergi berdoa kepada orang mati je atas kubur. Jadi Nabi kata mu jangan jadikan rumah kamu tu macam kubur. Tak ada solat, sunat tidak ada baca Quran, tak ada zikir, tak ada selawat. Atau rumah kita adanya yoyih pagi gelap duduk dengan lagu. Ini masalah. Maka jangan kita jadikan rumah kita macam kubur. Wala taj'alu qabri 'ida. Nabi kata jangan jadikan kubur aku tu macam perayaan. Pergi duduk tawaf, duduk gosok, duduk bising kat itulah. Wa sallu 'alayya, hendaklah kamu selawat ke atasku, fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Selawat yang kamu ucap itu sampai kepada kamu di mana saja kamu berada. Jadi saya kata hari ini, hadis ini sahih dikeluar oleh Abu Daud, Imam Ahmad dan lain-lain. Para jemaah sekalian, selawat banyak. Kita duduk di mana pun selawat kita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bimbang. Dan yang ke-8, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu ilayya ruhi hatta arudda ilaihi salam." Tidak ada mana-mana orang muslim, tak masuklah muslimah, yang beri salam kepada aku kecuali Allah Ta'ala akan hantar balik ruh aku untuk aku jawab salam. Jadi Nabi kita duduk dalam kubur dia tu pakai ruh duduk situ lah. Sebab seluruh dunia orang duduk bagi salam. Setiap masa kita ada dalam solat kita, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Jadi kita selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka. Kan kita selawat dalam tahiyat kita, assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam pada kamu. Jadi salam kita ni tak payah kita kirim-kirim. Ini setengah orang ni bila orang nak pergi Madinah, dia duk sibuk dengan nak kirim salam. Kadang-kadang kawan tu ingat, kadang-kadang tak ingat, nanya dia. Kita bagi salam dalam selawat kita, dalam solat kita ni, malaikat bawa selawat kita tu kepada Nabi online terus sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hasan diriwayat oleh Abu Daud dan lain-lain. Hadis yang ke-9 daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuna an ummati salam. Allah Ta'ala memiliki malaikat peronda. Malaikat yang mengembara atas muka dunia ini, dia akan sampaikan daripada umat aku salam. Bila kata assalamu alayka ayyuhan nabi, terus malaikat bawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita sekarang ni kita panggil online lah, senang. Pakai terus sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih wa thana'i alaihi. Bila kita salat, shalla ahadukum, bila kita berdoa, naklah kita mula dengan memuji Allah Taala dan kita memuja Allah, alhamdulillah. Thumma yusalli 'alan nabi, kemudian dia selawat. Kita kata alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, barulah kita minta apa yang kita nak. Summa yad'u ba'du bima sya', kemudian dia mintalah apa yang dia nak daripada kebaikan dunia dan juga di akhirat. Masya-Allah, tabarakallah. Yang ke-11, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani atim min rabbi, telah datang kepada aku utusan daripada Tuhanku azza wa jalla. Faqala man shalla 'alaika min ummatika salatan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa di kalangan umatmu yang berselawat ke atas kamu satu selawat, kataballahu lahu biha 10 hasanat, Allah Taala tulis baginya 10 kebajikan. Wa maha anhu 10 sayyiat, Allah hapuskan daripadanya 10 kesalahan. Wa rafa'a lahu 10 darajat, Allah Taala angkat baginya 10 darajat. Wa radda alaihi mislaha, Allah Ta'ala balas juga seumpama itu juga. Masya Allah, tabarakallah. Maka para jemaah sekalian, hadis ini dikeluar yang ketiga ini hasan li ghairihi, kata hasan li ghairihi. Riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Hadis yang ke-12, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zukirtu indahu falam yusalli alayya
siapa dia disebut namaku di sisinya dia tak selawat kataku, itu di antara orang yang bermasalah. Wa man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashra. Siapa dia selawat ke atasku sekali, Allah Taala akan selawat, mana Allah Taala doa rahmat pada dia 10 kali. Alhamdulillah sahih, dikeluar oleh Imam Nasa'i dan lain-lain lagi. Hadis yang seterusnya, wa an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun. Aku pergi jumpa Nabi, Nabi tengah sujud lama sekali. Nabi sujud lama. Fa atala sujud, lama sujud. Sahabat-sahabat ni bimbang. Bimbang takut apa? Takut Nabi dah wafat dalam sujud. Lama dia sujud. Kemudian bila Nabi bangun, sahabat kata, ya Rasulullah, kami duduk bimbang ni tadi, apa jadi ni? Pengsan ke macam mana? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril. Jibril datang kepada aku tadi. Qal, telah bagi tahu, man salla alaika sallaitu alaih. Siapa dia selawat ke atas Tuhan, aku selawat ke atasnya. Wa man sallama alaika sallamtu alaihi. Siapa dia salam kepadamu, aku bagi salam juga pada dia. Fasajadtu lillahi syukrah. Aku sujud pada Allah Ta'ala kerana syukur dengan kedudukan yang Allah anugerahkan kepadaku. Hadis ini juga diriwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan li ghairihi. Sahih li ghairihi. Cerita ni panjang. Kisah ni katanya di Masjid Abi Zar. Kalau orang pergi Madinah, di belakang masjid tu, jalan nak pergi ke Uhud, ada dia panggil Syarif Abi Zar. Di sana ada masjid, dia panggil Masjid Abu Zar. Terkenal dengan Masjid Abu Zar ataupun Masjid Sajadah. Nabi kita sujud lama situ. Jadi masjid ni alhamdulillah, waktu kami direzekikan Allah Ta'ala duduk di Madinah tu, masjid ni duduk depan dengan asrama pelajar kita duduk itu. Duduk asrama, nak pergi masjid Nabi, lalu ke Masjid Abu Zar. Kita betul ingat Nabi kita sujud lama situ, kita pakat selawat kat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, panjang lagi cerita-cerita tentang selawat. Jadi untuk siri yang pertama ini saya berhenti di sini dulu. Kita tanda setakat lapak-lapak selawat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga beberapa tegur ancaman orang tak mau selawat, dan beberapa kelebihan kepada orang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah saya akan sambung lagi bacaan kitab Khairul Kalam ini dalam siri yang akan datang insya-Allah. Mungkin sesuai tajuk ni kita baca pada petang hari Jumaat insya-Allah. Sama ada waktu ada qawi ataupun tak ada qawi, insya-Allah saya cuba teruskan bacaan kitab ini sampai kita khatam, sebab dia hanya kecil sangat ni kitab ni. Insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الله يجزي من يصلي مرة 10 ويسكن في الجنان.